Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Nufatin Najihah Hanim binti Muhammad, nombor matrik 4183000191. Hari ini saya akan menjelaskan dan menceritakan sedikit mengenai teori motivasi. Okey, teori yang telah saya pilih ialah teori keperluan Maslow. Teori keperluan Maslow telah dikemukakan oleh Abraham Maslow, iaitu seorang ahli psikologi kemanusiaan pada tahun 1943 melalui bukunya yang bertajuk A Theory of Human Motivation di dalam kajian psikologi. Teori ini menyatakan bahawa dalam diri setiap individu terdapat 5 keperluan yang perlu dipenuhi seperti keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan sosial, keperluan penghargaan diri dan juga pencapaian hasrat diri. Apabila satu keperluan dicapai, keperluan yang seterusnya akan menjadi satu keperluan ataupun keutamaan yang seterusnya. Setiap individu akan memastikan tahap keperluan yang terendah perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum berusaha untuk memenuhi keperluan di tahap yang lebih tinggi. Okey, mari kita lihat satu demi satu keperluan yang telah disebutkan. Yang pertama ialah keperluan fisiologi. Pada peringkat ini merupakan keperluan yang paling asas. Keperluan ini adalah penting bagi sesebuah kehidupan, terutamanya bagi manusia. Keperluan asas ini merangkumi elemen-elemen yang diperlukan oleh seseorang untuk meneruskan kehidupan mereka. Contohnya seperti makanan, minuman dan juga tempat tinggal. Ini merupakan perkara-perkara asas yang diperlukan oleh manusia. Mengikut Maslow, manusia sama ada dalam hidupnya maupun dalam pekerjaannya akan berusaha untuk mendapatkan keperluan asas terlebih dahulu sebelum memenuhi keperluan mereka yang lain. Okey. Yang kedua ialah keperluan keselamatan. Perkara yang termasuk dalam keperluan keselamatan adalah keselamatan peribadi, keselamatan kewangan, keselamatan kesihatan dan tidak menjadi mangsa kepada penyalahgunaan kuasa. Setiap individu mempunyai hak untuk berasa selamat dengan kehidupan mereka. Sebagai contohnya, data peribadi seseorang itu tidak boleh diberikan sesuka hati kepada orang lain kerana itu adalah data peribadi mereka dan mereka perlu melindungi data peribadi itu agar tidak berlaku sesuatu yang tidak diingini. Manusia perlu hidup dan bekerja bebas daripada bahaya, ancaman dan juga tekanan. Manusia memerlukan persekitaran yang selamat supaya kehidupan dan juga kerja seharian mereka akan berasa lebih terjamin. Seterusnya, yang ketiga, keperluan sosial. Keperluan sosial merupakan keperluan manusia untuk dicintai dan juga merasai perasaan kekitaan. Contohnya, semua pekerja perlu merasai bahawa mereka diperlukan dan mempunyai peranan yang tersendiri di dalam sesebuah organisasi. Jika keperluan ini dipenuhi, perasaan ketegangan dan juga tekanan dalam kalangan pekerja dapat dikurangkan atau dielakkan. Selain itu, individu yang bertugas di dalam sebuah organisasi memerlukan pihak pengurusan yang dapat menghayati keperluan mereka, peka terhadap masalah yang dihadapi oleh mereka dan juga memberi sokongan moral terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. Yang keempat ialah keperluan penghargaan diri. Keperluan ini ada kaitan dengan keperluan pekerjaan tadi, di mana mereka berasa ingin dihormati dan juga diberi peluang untuk menghormati orang lain. Mereka perlu diberikan tugas yang boleh membuat mereka memberikan sumbangan kepada organisasi yang ada bersama dengan mereka. Hal ini dapat meningkatkan lagi
dapat meningkatkan lagi keyakinan diri mereka untuk melakukan tugasan yang diberikan. Contohnya, pekerjaan yang diberikan kepada seseorang itu perlulah bersesuaian dengan keupayaan ataupun kebolehan mereka. Manusia ni memerlukan kewibawaan dalam menjalankan tugas mereka dan juga mahu memberikan sumbangan, kerana bagi mereka dengan memberikan sumbangan tu adalah sesuatu perkara yang amat penting. Kemudian di samping itu, dengan memberikan sumbangan kepada organisasi mereka juga dapat memberikan mereka penilaian yang tinggi dalam pekerjaan mereka. Jika sumbangan tersebut tidak diiktiraf ataupun tidak dihargai oleh pihak pengurusan, sudah pasti minat dan juga motivasi mereka untuk meneruskan kerja mereka itu akan terganggu dan sedikit merosot. Dan seterusnya, yang kelima ialah keperluan pencapaian hasrat diri. Manusia memerlukan sesuatu yang dapat mengembangkan potensi kebolehan mereka untuk mendapatkan pencapaian yang lebih tinggi. Dalam sesebuah organisasi, pekerja mengharapkan pihak pengurusan akan melengkapkan ataupun meningkatkan infrastruktur yang terdapat di dalam organisasi mereka supaya mereka dapat meningkatkan lagi potensi dan juga kebolehan mereka. Sekiranya mereka gagal, mereka sudah pasti akan merasa kecewa dan juga hal itu akan menjejaskan produktiviti serta prestasi pekerjaan mereka. Secara keseluruhannya, teori Maslow menganggap bahawa setiap orang berkuasa untuk memenuhi keperluan yang lebih asas terlebih dahulu sebelum mengarahkan perilaku memenuhi keperluan yang lebih tinggi. Keperluan yang lebih rendah perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita memenuhi keperluan yang lebih tinggi. Perkara yang penting dalam pemikiran Maslow ini bahawa keperluan yang telah dipenuhi memberikan motivasi kepada seseorang individu dan dengan itu mereka dapat memenuhi setiap keperluan yang mereka perlukan. Sekian, terima kasih.